Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur ke atas ilahi dengan limpahan rahmat serta nikmat masa, nyawa, tenaga yang dianugerahkan kepada saya dapat menamatkan sesi latihan industri selama 3 bulan dengan jayanya di Pejabat Kadi Daerah Batu Pahat. Okey, sebelum saya memulakan pembentangan laporan akhir saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nurul Syahada binti Syahdan, nombor matrik I183033299 dari kos Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Afra Munira sebagai penyelia akademik bagi semester kali ini. Pembentangan laporan ini bertujuan sebagai memenuhi syarat keperluan pengurniaan ijazah sarjana muda pengajian Islam di Universiti Sultan Azlan Shah. Jadinya saya akan teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, baiklah. Kita masuk kepada pengenalan organisasi dahulu. Okey, saya memperkenalkan dahululah tempat saya menjalankan latihan industri. Okey, saya telah menjalani latihan industri ini di Pejabat Kadi Daerah Batu Pahat. Okey, pejabat kadi ini merupakan satu pejabat yang mempunyai 7 unit pengurusan yang berbeza. Antaranya bahagian pentadbiran dan kewangan, bahagian dakwah bilhal, unit pengurusan masjid dan surau, unit pembangunan keluarga, unit penguat kuasa, bahagian penyelidikan dan yang terakhir unit undang-undang syariah. Okey, ianya bukan pejabat kadi saja dalam satu kawasan tu, tapi ada mahkamah syariah yang berhadapan dengan pejabat kadi tu. Lepas tu yang bangunan warna putih tu merupakan pejabat Majlis Agama Islam Johor. Masing-masing ni mempunyai fungsi yang berlainan. Okey. Saya kenalkan juga Kadi Daerah Batu Pahat iaitu Syekh Haji Muhammad Nasri bin Rahman, iaitu sebagai ketua jabatan di Pejabat Kadi Daerah Batu Pahat yang beralamat Pejabat Kadi Batu Pahat, Jalan Bangkau Condong 8300 Batu Pahat, Johor. Okey, seterusnya kita lihat pula pada carta organisasi Pejabat Kadi Daerah Batu Pahat. Baiklah, Pejabat Kadi ini beroperasi pada setiap hari Ahad sehingga hari Khamis pada jam 8 pagi sehingga 5 petang. Mengikut kiraan seramai 82 orang kaki tangan yang ada di Pejabat Kadi Daerah Batu Pahat. Kita boleh lihatlah pembahagian 7 unit yang berbeza dalam satu pejabat. Dia tak nampak sangat kecil dia punya carta organisasi tu. Okey, salah satu yang saya dapat maksudnya dapat sertailah unit tu. Yang pertama, bahagian pentadbiran dan kewangan. Contohnya macam menguruskan akaun dan laporan pembelanjaan. Maksudnya macam kalau dalam seharian tu, contohlah ada orang nak beli sijil ke apa, jadi saya kena masukkan rekod tu ke dalam Excel untuk buat simakan. Untuk orang pejabat tu nanti buat simakan lah harian ni dia berapa orang yang beli ke apa ke macam tu. Lepas tu yang kedua dekat bahagian dakwah bilhal. Salah satunya macam menguruskan majlis-majlis kebesaran Islam, menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan kebajikan pesakit dan lawatan ke hospital kerajaan dan rumah kebajikan kerajaan negeri Johor. Saya dapat sertai sekali lah pegawai tu mengajak kita orang, dia bawa pergi hospital untuk lihatlah ataupun bagi sumbangan sikit lah kepada orang-orang asnaf yang dekat hospital tu. Lepas tu kita juga diberi macam kena tunjuk contoh kalau macam orang tu sakit, dia tu kena solat macam mana, keadaan dia macam mana, macam tu. Okey, yang seterusnya bahagian undang-undang syarak. Ianya macam menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan permohonan pernikahan, penceraian dan rujuk orang Islam di Negeri Johor. Maksudnya yang saya tahulah sekadar basic je lah benda tu, tapi bila dah masuk situ dah macam-macam perkara yang jadi. Maksudnya benda tu macam fikir tak logik jadi, tapi benda tu realiti jadinya, macam tu. Okey, yang seterusnya bahagian penguatkuasaan. Saya dapat mengikuti program tangkap haluat masa tu, sebabnya ada orang buat aduan bila malam tu
kita orang cegah pergi buat rondaan lah dekat rumah yang terbabit. Lepas tu yang terakhir, unit pembangunan keluarga, iaitu menguruskan hal ehwal berkaitan dengan sesi khidmat nasihat, statistik aduan, latihan pegawai, kaki tangan serta laporan sesi khidmat nasihat. Maksudnya dia ni lebih kepada macam ni lah. Contoh ada permasalahan rumah tangga, sebelum nak bercerai, kita akan sarankan dia ke tempat ke unit tu dululah. Barulah kita boleh nak menguruskan penceraian tu macam ni. Tapi seboleh-bolehnya lah. Maksudnya macam kau boleh elak, kita ni elakkanlah daripada berlakunya perceraian macam tu. Selagi boleh berbincang, kita cubalah kawal masalah diorang tu. Okey, baiklah. Seterusnya, kita masuk pula kepada fungsi organisasi. Yang pertamanya, pentadbiran induk ini Jabatan Agama Johor yang berkaitan dengan pengurusan perjawatan, pengajian, kewangan, pembangunan sumber manusia dan fizikal, pengkeranian, pembelian harta modal serta lain-lain pentadbiran am. Okey, ini lebih kepada pentadbiran dan kewangan lah. Okey, yang seterusnya, mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hukum syarak seperti nikah, cerai dan rujuk. Ini lebih kepada unit unit undang-undang syarak. Macam mana nak uruskan isbatnya, macam mana nak uruskan perceraiannya, macam mana nak uruskan permohonan pernikahannya daripada luar negeri ataupun dalam negeri, macam tu. Okey, yang seterusnya, merancang dan melaksanakan program-program pembangunan keluarga Muslim bagi membentuk keluarga yang harmoni, tenang dan bahagia. Okey, yang keempat, mengurus dan merancang pembangunan masjid dan surau negeri Johor sama ada dari segi fizikal maupun aktiviti pengimarahan. Okey, ini lebih kepada unit pengurusan masjid dan surau. Yang seterusnya, menjalankan usaha-usaha dakwah sama ada kepada kalangan umat Islam dan saudara baru maupun kepada bukan Islam. Okey, ini pun saya dapat pengalaman juga macam mana nak berhadapan dengan orang saudara baru, macam mana nak berhadapan dengan orang yang orang mualaf. Sebabnya diorang pendapatnya berbeza. Okey, yang terakhir, menjalankan penyelidikan berkenaan dengan ajaran sesat serta perlebelan halal dan haram. Terakhir, melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang syariah. Okey, untuk seterusnya, bahagian program pula. Okey, saya keluarkan 3 program daripada 10 program. Antaranya, program pertama, program ziarah kasih peringkat daerah Batu Pahat yang telah berlangsung pada 20 Oktober 2022. Okey, seramai 25 orang daripada staf pejabat kadi menjayakan satu program di bawah anjuran unit dakwah Bilhal dengan kerjasama Majlis Agama Islam. Okey, kami adakan di Kampung Rahmat Jalan Tanjung Labu, Batu Pahat. Antara aktiviti yang dijalankan iaitu memberi sedikit sumbanganlah kepada golongan asnaf yang berada di kampung tersebut. Okey, dengan program ni dijalankan, kita orang buat lain daripada lain, iaitu kita orang beri sumbangan tu, kita orang semua ni naik motor ramai-ramai untuk menyerahkan sumbangan, dan lagi satu, dalam masa yang sama dapat mengeratkan lagi lah hubungan silaturahim tu dengan lebih dekat. Okey, yang seterusnya, program pengurusan jenazah peringkat daerah Batu Pahat yang telah berlangsung di Masjid Datuk Bentara Luar Batu Pahat. Telah diadakan pada 30 Oktober 2022, anjuran unit dakwah Bilhal juga. Lepas tu, dalam program ni saya juga mengambil kesempatan sebagai model untuk diorang membuat praktikal lah, macam mana nak gunting bajunya, macam mana nak buat ukuran dia, macam mana buat telekungnya, macam mana nak ikat dia, macam tu. Okey, yang seterusnya, Majlis Wali Mata Urus Perdana Peringkat Daerah Batu Pahat. Okey, ni di bawah anjuran unit undang-undang syarak. Okey, ni program ni lebih dikenali sebagai nikah perdana lah. Okey, fungsinya program ni dijalankan untuk menjimatkan lagi lah perbelanjaannya bagi pasangan pengantin yang
bakal mendirikan rumah tangga. Okey, program ni dia bukan mengadakan setiap bulan, tapi dia macam dah setahun tu dia buat pejabat kadi ni menganjurkan 2 kali program tersebut dalam setahun lah. Okey, untuk seterusnya, tugasan dan aktiviti harian. Ini yang salah satu yang saya buat lah. Yang pertamanya, memastikan kebenaran pendaftar untuk berkahwin dalam bidang kuasa dan luar bidang kuasa mendapat pengesahan daripada Imam Karya. Okey, macam dalam gambar tu, nyon hijau tu, kertas hijau tu, dia tu antara salah satunya lah. Contohlah macam dalam seharian tu mesti ada orang yang daftarkan, macam contohlah yang pasangan perempuannya mungkin dia orang Johor, lepas tu yang lelakinya dia orang luar negeri. Jadinya dia kena asingkan, maksudnya kalau dalam seharian tu kita kena asingkan yang nikah luar bidang kuasa dengan nikah dalam bidang kuasa. Bila dah dapat tu, nanti kita kena masukkan dalam Excel diorang tu untuk buat diorang senang nak buat carian. Bila contohlah macam hari ni nikah luar tu berapa orang, nikah luar bidang kuasa tu berapa orang, dalam bidang kuasa tu berapa orang. Okey, nanti dalam sebulan, dah cukup sebulan nanti dia akan totalkan. Okay, yang kedua, mengeluarkan sijil pernikahan dan menyusun semula salinannya. Okay, macam dalam gambar yang sebelah tu yang banyak-banyak kotak tu, dia macam ni yang bila kita dah keluarkan sijil pernikahan yang diorang dah telah dah diakadkan, kita kena asingkan untuk kita kena bagi pasangan tu, lelaki dan perempuan. Lepas tu kita ada buat simpanan salinan dia juga untuk macam akan datang. Contohlah kalau sijil diorang hilang, nanti diorang buat carian semula kat situ. Itu fungsinya lah kita buat menyimpan salinannya. Okey, yang seterusnya memasukkan data klien. Okey, macam yang tadilah saya cakap, maksudnya macam kalau hari ni berapa orang yang daftarkan sijil pernikahan ke, perceraian ke, isbatnya ke, macam tu. Okay, yang seterusnya membantu pegawai membuat sijil nikah. Okay, yang ni saya bantu macam saya kena masukkan data-data, maksudnya macam masukkan nama, maklumat data dia lengkap, lepas tu siapa juru nikah dia, bila dia punya nikah, macam tu. Lepas tu keluarkan sijil dia, macam tu je. Okey, yang seterusnya pula, inilah contoh yang saya dapat tunjukkan, mengeluarkan resit hasil jualan harian. Contohlah macam ada satu hari tu macam ada orang nak buat carian, contohlah harga sijil carian tu RM25. Jadi kita kena daftarkan. Lepas tu kita kena masukkan dalam dalam Excel tu. Lepas tu kena keluarkan resit untuk bagi dia lah. Kadang-kadang macam customer ni ada nak tengok lah macam nak buat macam claim ke apa, tak tahulah, mungkin diorang nak buat macam tu. Sebab tu kita kena sediakan resit daripada situ. Dan resit tu juga kita akan buat simpanan juga untuk macam untuk bulan ni berapa duit masuk, minggu ni duitnya masuk berapa, macam tu. Okay, seterusnya memasukkan nombor perolehan ke dalam sistem untuk menyemak pembelian hasil jualan harian. Okey, itulah fungsi macam gambar sebelah tu, ada gambar kotak biru, kuning, hijau, macam tu. Okey, fungsinya macam ni. Contohlah dekat setiap pembelian sijil ke apa ke, dekat ujungnya tu ada nombor perolehan. Benda tu functionnya macam ni. Contoh ada customer yang nak cari nak cari benda tu, nak cari nombor sijil tu, tapi dia tak ada. Dia ada resitnya kat situ. Kat resit tu ada tulis nombor perolehannya. Jadi kita cari kat situ untuk kita cari balik lah, nak bagi balik lah salinan dia, apa yang dia minta tu. Okey, yang seterusnya memastikan data yang dimasukkan tidak bertindih dengan sedia ada. Jadi nombor perolehan tu bukan saja-saja kita nak masukkan. Sebabnya setiap sijil tu nombor yang lain-lain. Okey, yang seterusnya pula ada dua gambar yang kat sini saya sediakan. Yang pertama tu gambar dokumen orang yang nak buat sijil nikah, kad nikah pintar tu. Okey, yang sebelahnya pula ini ialah kita orang ni diberi tanggungjawab untuk menyoal pasangan yang nak mendirikan rumah tangga. Mungkin dekat Johor je kot. Tu pun saya tak pastilah, sebabnya sebelum diorang nak hantar maklumat kebenaran nikah tu, diorang kena soal. Maksudnya kita lah yang menyoal diorang. Macam kita tanya pasal munakahat dia, muamalat dia, syahadah dia macam mana, doa kunut dia macam mana, macam tu. Lepas tu
Yang pertamanya, memasukkan data permohonan kad nikah ke dalam sistem dan mencetak kad nikah. Okey, macam gambar tu lah. Dia dah isi borang semua. Lepas tu nanti saya kena masukkan dalam satu sistem ni, iaitu SPIM. Untuk keluarkan kad tu lah. Nampak ada gambar, nampak kecil tu kad tu. Okey, yang seterusnya, menghubungi pelanggan untuk memaklumkan status kad nikah yang diproses. Bila kad tu dah siap, kita kena call pelanggan tu juga untuk mengambil kad tu lah. Kalau tak, dia tak dapat maklumat lah yang kad dia tu dah siap ke belum, macam tu. Okey, yang seterusnya, menyusun dan menyerahkan kad serta sijil nikah kepada pelanggan. Itu urusan kaunter. Macam kadang-kadang bukan tempat saya tu dekat situ je, dia kena bergerak ke tempat lain. Kadang-kadang ke kaunter juga. Macam kat kaunter tu urusannya macam orang nak ambil kad nikah tu, lepas tu nak ambil sijil nikah, lepas tu kita kena cari nama. Sebabnya susunan dekat kad nikah, dekat sijil nikah tu dia orang ikut nama kadi, macam tu. Okey, seterusnya temu bual dengan pasangan yang bakal bernikah. Macam gambar yang sebelah tu lah yang tadi saya cakap. Kena buat temu bual dengan diorang. Kena tanyalah. Kadang-kadang yelah, benda tu kadang-kadang kita rasa basic, tapi bila disoal dia jadi gugur. Jadi lupa dah semuanya. Okey, yang seterusnya pula, yang ni dua gambar yang saya boleh tunjukkan lah. Masa saya mengikuti operasi tangkap haluan. Sebenarnya ada aduan dekat satu tempat tu, tapi kemungkinan sama ada palsu ataupun maklumat yang tak lengkap. Sebabnya masa kita orang cari rumah tu tak dapat dikesan, tak dapat dijumpai. Jadi kita orang bukan pusing, maksudnya lalu ke dataran lah untuk buat rondaan. Time tu dah pukul 12 lebih ke atas. Okey, seterusnya menjalankan operasi yang telah dibuat oleh aduan penduduk setempat. Macam tadi tu lah, kita akan buat buat operasi tu apabila ada aduan. Lepas tu inilah seterusnya, menyegah anak muda yang lepak bersama wanita pada lewat malam. Okay, bila time tu kita orang tak dapat jumpa rumah yang buat aduan tu. Lepas tu kita orang pusing ke dataran. Lepas tu jumpalah macam ni, yang budak-budak ni. Diorang ni lepak dengan seorang perempuan. Lepas tu perempuan tu bawah umur pula tu. Lepas tu bila ditanya-tanya, dia tipu mak ayah dia nak keluar. Dia cakap dengan mak ayah dia keluar dengan kawan perempuan dia, tapi rupanya dia keluar dengan kawan lelaki dia. Tu gambar sebelah tu gambar yang kita orang hantar lah budak perempuan tu ke rumah dia. Lepas tu macam tu lah. Okey, sebagai kesimpulannya, secara keseluruhannya lah dapat dikatakan bahawa sepanjang latihan industri di organisasi ini selama 14 minggu bermula daripada 2 Oktober sehingga 5 Januari 2023 amatlah memuaskan. Latihan industri ini amat membantu pelajar menuju ke alam pekerjaan dengan baik, di samping dengan etika kerja yang baik dan positif yang ditunjukkan. Banyak pengetahuan, pengalaman dan juga pendedahan yang berguna telah saya perolehi. Okey, setakat itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.